Terima kasih Nur Syahana di Perak. Baik, ini ingin saya kongsikan bersama dengan anda satu video yang tular di media sosial di mana seorang warga emas di India yang menyapu keseluruhan badannya sehingga ke muka, sehingga ke rambut sanitizer. Ini yang kita boleh lihat gelagatnya di sini. Memang kita sentiasa mewawarkan kepada anda menjaga kebersihan diri, pakai hand sanitizer sekiranya tiada air ataupun sabun. Akan tetapi apa yang perlu anda ingat ialah hand sanitizer diperbuat sekurang-kurangnya 60% alkohol ataupun etil alkohol. Jadi sekiranya anda menggunakan pada kulit muka, apa yang kita risaukan ialah akan mengakibatkan kulit muka anda menjadi terlalu kering dan akan mengakibatkan kulit muka anda menjadi lebih sensitif. Jadi kita tidak menggalakkan anda untuk menggunakan hand sanitizer di muka. Jadi cukuplah atau memadailah anda gunakan di tangan sahaja. Selebihnya lebih baik mandi menggunakan air dan juga sabun. Jadi ini merupakan perkongsiannya. Jadi kita harapkan kepada anda di luar sana sentiasa berhati-hati sekiranya anda menggunakan cecair pembasmi kuman ini. Dan ini ingin kita kongsikan bersama dengan anda. Perkukuh sistem kesihatan awam, vaksin penting dalam pelan pemulihan. Pelan pemulihan negara boleh berjaya sekiranya sistem kesihatan awam diperkukuh dan berada di tahap terbaik dengan mengambil kira kapasiti tenaga kerja, peralatan, ubat-ubatan dan perkhidmatan vaksinasi secara menyeluruh. Bila kita bercakap mengenai vaksinasi, jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda untuk mendaftarkan diri dalam program vaksinasi. Jangan takut, jangan dengar berita yang tidak benar di luar sana. Pastikan anda tetap bersama dengan kami di Berita Hatian untuk mendapatkan liputan terkini mengenai program vaksinasi. Dan menurut Timbalan Ketua Peguam Kesihatan Datuk Dr. Rohaiza Yon, pelan untuk keluar dari kemulut COVID-19 perlu dilaksanakan selari dengan strategi am yang digariskan oleh WHO. Ini merupakan pelan pemulihan negara yang mana kita harapkan akan kita dapat sama-sama jayakan bagi kita keluar daripada gemelut, daripada masalah COVID-19 ini agar ekonomi kita boleh berkembang dengan lebih pesat. Dan ini ialah perkongsian iaitu bekas pesakit COVID-19 boleh divaksinasi. Masih lagi berada di luar sana yang tertanya-tanya, adakah bekas pesakit COVID-19 boleh divaksinasi? Dan ini merupakan jawapan daripada Kementerian Kesihatan iaitu bagi bekas pesakit COVID-19 yang menerima rawatan plasma atau antibodi boleh divaksinasi selepas 3 bulan sembuh dari sebarang gejala dan tamat tempoh kuarantin. Jadi apa yang perlu anda ingatkan, sekiranya sebelum ini anda disahkan positif dan terlapor sihat, anda boleh dapatkan vaksinasi tetapi selepas 3 bulan. Ini merupakan perkongsian daripada Kementerian Kesihatan yang perlu ambil tahu. Bila kita bercerita mengenai ubat-ubatan dan juga vaksinasi, kita ada satu topik yang menarik sebenarnya bersama dengan Ismail dengan Syahida. Apakah topik itu? Silakan. Ya, terima kasih Syafiqah untuk perkongsian dibawakan, berita-berita yang dibawakan dan berita-berita yang tular dibawakan bersama dengan Syafiqah seketika tadi. Syu, kita nak bercakap tentang satu jenis perubatan dalam bidang klinikal ataupun dalam bidang farmasi yang dinamakan sebagai ivermectin yang sebenarnya digunakan dalam perubatan untuk anti-parasite yang dahulunya digunakan untuk haiwan tetapi kini dalam ujian fasa klinikal untuk manusia. Ya, betul. Sekarang ini kita ingin mengetahui lebih lanjut sebab baru-baru ini ada timbul beberapa isu berkenaan penggunaan ubat-ubatan ivermectin ini dalam merawat pesakit COVID-19. Jadi untuk kita mengupas dengan lebih lanjut kefahaman untuk anda semua berkenaan ivermectin ini, menerusi panggilan Skype kami bawakan iaitu Dr. Kalairasu M. Perasami selaku pengarah Institut Penyelidikan Klinikal ICR Institut Kesihatan Negara NIH Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga seorang lagi tetamu kami bawakan hari ini juga menerusi panggilan Skype iaitu Dr. Steven Lim Chi Lun selaku pakar penyakit berjangkit, penyelidik utama bagi percubaan klinikal iTech Study Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh. Baik, selamat pagi Dr. Kalairasu dan juga Dr. Steven. Ya, selamat pagi. Kita bersama dahulu dengan Dr. Kalairasu. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi. Doktor? Sekejap, hold on. Ya. Okey, baik Doktor. Mungkin untuk permulaan siaran hari ini, Doktor mungkin perincikan terlebih dahulu, berikan kefahaman lebih lanjut untuk penonton Selamat Pagi Malaysia ini, pemahaman tentang bagaimana pendaftaran ubat-ubatan di Malaysia. Hello.
Halo, Okey. selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi untuk menjalankan kajian ubatan di Malaysia, kita memerlukan beberapa syarat. Yang pertama ialah kajian tersebut mesti berdaftar di bawah NMRA, iaitu Daftar Registri Kajian. Juga mesti dapat kelulusan daripada MREC, iaitu Jawatankuasa Etika Kajian Perubatan. Selepas itu, ubat yang hendak dibawa masuk ke Malaysia untuk menjalankan kajian mesti dapat kelulusan. Kalau ubat itu belum berdaftar di Malaysia, mestilah permohonan dibuat kepada bahagian regulatory negara, iaitu NPRA, di mana kita perlu mendapatkan lesen untuk membawa masuk ubat tersebut, iaitu CTIL. Kemudian dengan adanya kelulusan itu, permohonan perlulah dibuat kepada Jawatankuasa Etika Perubatan dengan protokol, iaitu kaedah untuk menjalankan kajian dan dengan semua butiran, iaitu siapakah akan termasuk dalam kajian, kelulusan untuk mendapatkan keizinan menjalankan kajian, juga butiran tentang ubat yang untuk dikaji dan cara-cara kita mempelawa sukarelawan ataupun pesakit untuk masuk ke dalam dalam kajian, juga cara-cara kita mengawal dari segi keselamatan kajian dan juga pelaporannya. Dan selepas mendapatkan ini, setiap pemeriksa ataupun penyelidik, mereka juga perlu bertauliah, iaitu mempunyai sijil GCP, iaitu Good Clinical Practice, yang diperlukan untuk menjalankan kajian kepada manusia. Dengan memenuhi semua syarat ini, baru kita dapat mengendalikan sesuatu kajian menggunakan ubat yang belum berdaftar di Malaysia. Itu adalah prosesnya. Dan untuk Institut Penyelidikan Klinikal, kita mengawasi setiap permohonan melalui kajian ini, dan juga di peringkat hospital kita ada unit CRC di mana kita memastikan governance, iaitu sesuatu kajian itu dilakukan mengikut tata cara yang telah kita tetapkan tadi. Ya, Dr. Khalid Arasu, ini satu perkara yang penting untuk kita fahami kerana ivermectin ini merupakan satu jenis rawatan yang digunakan dalam perubatan veterinar sebelum ini, iaitu dalam pengujian untuk haiwan dan juga perubatan untuk haiwan. Namun, apabila ia masuk kepada fasa klinikal kepada pengujian bagi tubuh badan manusia, khususnya dalam pandemik COVID-19, bagaimana perubahan dan juga corak ataupun mungkin apa yang akan diuji yang pernah digunakan sebelum ini dalam perubatan veterinar ini disesuaikan dalam perubatan klinikal untuk manusia, Dr. Khalid Arasu? Ya, sebenarnya bukan sahaja untuk perubatan veterinar ubat ivermectin digunakan. Sebenarnya ubat ini telah pun digunakan lebih beberapa tahun dulu untuk merawat penyakit yang parasitik, dan dia sebenarnya berdaftar untuk digunakan untuk manusia menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk rawatan parasitik tersebut. Tetapi kajian di makmal menunjukkan ubat ini juga mampu mengurangkan ataupun mematikan virus SARS-CoV, iaitu mRNA virus. Dengan adanya sedikit bukti daripada makmal, ramai yang berpengalaman dalam menjalankan kajian telah pun menggunakan secara off-label, iaitu menggunakan ubat ini untuk mengendalikan kajian ke atas pesakit COVID. Dan ada kajian menunjukkan potensinya untuk membawa sedikit perubahan ataupun kebaikan kepada pesakit COVID. Ada juga kajian yang tidak menunjukkan ia membawa peningkatan ataupun kebaikan yang setara dengan ubat-ubat lain. Oleh itu, dari segi evidence-nya tidaklah konklusif. Oleh itu, masih diperlukan kajian yang lebih luas, khasnya dengan menggunakan sukarelawan ataupun pesakit secara lebih besar, di mana bukti yang kukuh dapat kita perolehi untuk COVID-19 dalam manusia. Dalam aspek ini, segi ubat itu digunakan pakai untuk manusia dikawal dengan kaedah keselamatannya. Ini adalah penting, sebab itu kajian perlu dilakukan oleh doktor yang telah berpengalaman dalam menjalankan kajian. Ini adalah dasar dan asasnya bagaimana kita membawa sesuatu ubat yang guna pakai untuk perkara lain kepada penyakit COVID. Okey, Dr. Stephen, kalau kita dengar apa yang Dr. Khalid berikan penjelasan sebentar tadi, bagaimana sebenarnya
sebenarnya ubat ivermectin ini boleh membantu mengurangkan risiko simptom COVID-19 terutamanya untuk individu yang berisiko tinggi. Bagaimana kalau Dr. Steven boleh perincikan dengan lebih lanjut secara saintifiknya, secara klinikalnya, bagaimana ubat ivermectin ini benar-benar berfungsi dalam tubuh badan manusia? Walaupun kita tahu evidence kajian yang diberikan setakat ini belum lagi mencukupi, tetapi mungkin sedikit pencarah daripada Dr. Steven sendiri setakat ini. Sebenarnya kalau kita tengok COVID-19 ini, kita faham bahawa virus COVID-19 ini paling aktif dalam minggu pertama. Dalam minggu pertama penyakit itu, virus itu aktif replikasi dia. Jadi kalau kita nak guna ivermectin sebagai sejenis antivirus, kita sepatutnya memberikan rawatan ini pada minggu pertama pesakit, bila pesakit dimasukkan ke dalam hospital dengan simptom-simptom yang dalam minggu pertama, dengan harapan kita boleh menyekat perkembangan virus itu supaya penyakit itu tak akan merosot terutama ke peringkat yang serius seperti peringkat keempat dan kelima. Sebab kita pun tahu kebanyakan pesakit COVID-19 ini dia yang mana kita cakap self-limiting. Maksudnya mereka akan sembuh tanpa rawatan. Cuma golongan yang berisiko tinggi seperti mereka yang berumur 50 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai comorbidity semacam penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, sakit buah pinggang. Golongan inilah yang akan merosot, kemungkinan besar merosot ke peringkat yang serius. Kalau kita tengok statistik setiap hari yang mana kes-kes meningkat dan kes-kes kadar kematian yang semakin meningkat, ini semua disebabkan oleh peningkatan kes-kes serius seperti kes tahap keempat dan kelima, yang mana pesakit-pesakit tersebut perlu dimasukkan ke dalam hospital sebab mereka memerlukan oksigen, memerlukan bantuan pernafasan di ICU. So apabila kita penuh dengan pesakit-pesakit yang serius ini, mestilah ada pesakit yang tidak dapat menerima rawatan yang sewajarnya dan kita akan melihat kadar kematian semakin meningkat. Jadi dalam kajian yang kita akan jalankan sekarang, iaitu ITEC study, kita nak menguji keberkesanan ivermectin sama ada mereka mampu untuk menyekat ataupun menghalang, mencegah penyakit serius ini. Jadi kita nak membagi rawatan ivermectin kepada pesakit-pesakit golongan berisiko tinggi apabila mereka dimasukkan ke dalam hospital pada minggu pertama simptom mereka, dan kita akan tengok perkembangan mereka sama ada mereka akan merosot ke peringkat serius atau tidak. Dan juga kita pun akan melihat keberkesanan dia dari segi pencegahan kematian, pengurangan tempoh duduk di hospital dan di ICU. Ya. Dr. Steven, kalau diceritakan tadi, Dr. Steven mengatakan bagaimana ivermectin ini berfungsi adalah untuk menghalang replikasi sel virus itu dalam tubuh badan manusia untuk menjadi lebih banyak. Namun begitu, saya ingin membuat perbandingan dengan rawatan sedia ada yang kita gunakan, iaitu rawatan antiviral treatment seperti remdesivir dan juga hydroxychloroquine yang pernah digunakan untuk pesakit COVID-19. Bagaimana perbandingan antara dua jenis rawatan yang sudah digunakan ini dengan perbandingan ivermectin? Adakah ivermectin ini merupakan alternatif yang lebih baik berbanding dengan antiviral treatment yang kita ada sebelum ini? Sebenarnya salah satu pendekatan yang kita guna untuk dalam usaha untuk mencari rawatan yang berkesan untuk COVID-19 ini ialah pendekatan guna semula ataupun repurpose. Okay? So, kita pernah cuba untuk mengguna semula banyak jenis ubat yang sebelum ini bukan dicipta untuk kegunaan COVID-19, tapi kita guna untuk cuba nasib lah, tengok sama ada mereka berkesan untuk COVID-19 atau tidak. Kalau kita masih ingat ubat-ubat seperti hydroxychloroquine yang kita guna pada awal pandemik COVID-19 tahun lepas, ini semua disebabkan oleh kajian di peringkat makmal yang menunjukkan ubat itu ada aktiviti terhadap SARS-CoV-2 virus ini. Tapi apabila kita gunakan secara klinikal dalam hospital, dalam rawatan COVID-19 ini, kajian-kajian klinikal yang selanjutnya menunjukkan dia tidak berkesan. Malah dia mendatangkan kesan-kesan sampingan yang tidak sewajarnya lah. Jadi kita kena berhati-hati apabila kita nak mengguna semula ubat-ubat yang kita harapkan ada kesan positif terhadap COVID-19.
dan kita memerlukan kajian-kajian yang lebih terperinci untuk betul-betul menguji keberkesanannya, dan kita kena pastikan dia digunakan dalam suasana ataupun environment yang sihat dan selamat untuk pesakit. Dr. Kala Rasul, kalau boleh kongsikan juga, sebab kita sekarang ini sememangnya sedang dalam proses untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan dalam masa sama program imunisasi juga turut bergerak. Jadi mungkin ada yang tertanya, apakah kesan penggunaan ubat ivermectin ini ke dalam tubuh badan individu seseorang itu akan memberi kesan terhadap tahap keberkesanan vaksinasi yang mungkin disuntik, ataupun adakah mereka dibenarkan untuk mendapat suntikan vaksin selepas mendapat rawatan daripada ivermectin ini? Sebenarnya di Malaysia masih tidak ada kelulusan untuk menggunakan ubat ivermectin untuk manusia. Jadi dari segi amalan ini sebenarnya adalah tidak baik, sebab pembelian ubat secara tidak betul dan menggunakannya tanpa nasihat doktor itu adalah tidak yang kita sebenarnya syorkan. Jadi untuk kaedah memberi vaksin, selagi seseorang itu tidak memberitahu keadaan kesihatan mereka ataupun ubat mereka yang mereka ambil, pemberi vaksin itu akan berpendapat seseorang itu adalah sihat untuk terima. Dan setakat ini kita masih belum tahu setakat mana dia kalangan masyarakat yang menggunakan ivermectin ini tanpa apa-apa kesyuran daripada doktor sebenarnya tidak sepatutnya berlaku. Dari segi kesan vaksin kepada manusia, sebenarnya vaksin itu agak selamat untuk pesakit ataupun orang untuk menerima vaksin. Jadi tidak adalah setahu kajian menunjukkan ubat-ubat tertentu itu menghalangnya. Ada juga pesakit-pesakit yang mungkin tidak akan mendapat keistimewaan iaitu protection daripada vaksin sebab keadaan penyakit mereka ataupun rawatan mereka, contohnya kemoterapi dan sebagainya. Tapi dari pengambilan vaksin sebenarnya tidak ada kontraindikasi. Saya tidak ada pendapat dari segi ivermectin sebab kita sebenarnya tidak ada data dari segi vaksin dan ivermectin. Ya, Dr. Steven, bercerita tentang dalam kita fasa ujian klinikal ivermectin yang sedang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita sudah pasti ia adalah FDA approved. Namun begitu ada perdebatan bercerita tentang penggunaan ivermectin ini dalam kalangan ibu yang mengandung apabila dinyatakan ada perdebatan tentang poor maternal and fetal outcome apabila ivermectin ini digunakan dalam rawatan kepada hal-hal kandungan dan sebagainya. Dalam perihal ini, bagaimana perdebatan ini disahkan kebenarannya dari segi ujian klinikal? Apakah outcome kepada fetal ataupun kepada keadaan janin itu sendiri boleh memberi kesan apabila ivermectin ini digunakan? Kita selalu menggunakan ivermectin untuk jangkitan cacing kan, parasites. Dan kita tak ada cukup, setakat ini kita tak ada cukup data-data keselamatan untuk digunakan oleh kalangan ibu yang mengandung. Jadi kita dalam kajian kita yang untuk kaji menguji keberkesanan ivermectin ini dalam COVID-19 ini, kita tidak akan melibatkan pesakit-pesakit yang mengandung. Dan mereka tidak sepatutnya mengandung, dan sebab kita tidak mempunyai data-data keselamatan yang mencukupi. Kalau Dr. Steven boleh kongsikan juga, sebab doktor berada di bawah ITEX tadi kan untuk kajian klinikal ivermectin. Setakat ini bila kita melakukan satu kajian akan ada banyak variable. Contohnya kita punya benda kita sedang kaji sekarang adalah ubat itu dan individu yang terkena jangkitan COVID-19. Tapi individu ni dia ada kategori dia, kategori 1, 2, 3, 4. Jadi banyak variabelnya. Jadi apakah perkara yang dilakukan oleh pihak Dr. Steven sendiri untuk memastikan agar tiada bias suatu kajian ini dilaksanakan untuk memastikan keberkesanan ubat ivermectin tersebut? Ya, so seperti saya cakap, COVID-19 ini sebenarnya satu jenis penyakit yang biasanya self-limiting. Kebanyakan pesakit yang mendapat COVID-19 ini akan sembuh tanpa sebarang rawatan yang diberikan. Jadi kalau kita nak gunakan rawatan seperti ivermectin sebagai antivirus, kita nak gunakan untuk tujuan-tujuan yang spesifik. Jadi dalam kajian kita yang dipanggil ITEX study ini, tujuan kita ialah untuk menguji keberkesanan ubat ivermectin dalam mencegah kemerosotan ke peringkat yang penyakit yang serius. Jadi kita akan merekrut saja pesakit-pesakit yang berisiko tinggi seperti pesakit yang berumur 50 tahun ke atas.
kita tidak melibatkan pesakit-pesakit yang berisiko rendah sebab kita tahu tanpa rawatan mereka akan sembuh secara sendiri. Jadi kalau kita bagi ubat ini kepada semua pesakit, memang kita susah nak dapatkan result yang signifikan, yang lihat perbezaan yang obvious kan. Jadi kita memang spesifik untuk gunakan uji keberkesanan ini, ubat ivermectin ini dalam golongan yang berisiko tinggi yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai penyakit kronik yang sekurang dari satu penyakit kronik. Dan kita juga akan menggunakan antivirus ini pada minggu pertama saja. Sebab kita pun tahu pada minggu kedua penyakit COVID-19 ini biasanya virus itu sudah tak ada, sudah hilang, dan apa yang berlaku ialah komplikasi yang berlanjutan daripada COVID-19. Ya, Dr. Khalid Arasu, kalau kita faham tentang fungsi antiviral ini bergerak dan juga bekerja adalah bagaimana satu tempoh pemberian antiviral ini diperlukan supaya tidak berlakunya kerintangan terhadap ubat antiviral dan juga tidak berlaku sebarang proses mutasi ataupun replikasi terhadap viral load ataupun virus yang ada dalam tubuh badan apabila kegagalan ubat itu untuk diberikan dalam satu tempoh tertentu. Jadi persoalan tentang mungkin dalam perubatan antiviral sendiri, kaedah asasnya bagaimana pemberian ubat-ubatan antiviral ini diberikan kepada pesakit supaya masalah-masalah kerintangan ubat dan juga replikasi virus tidak berlaku selepas pemberiannya berakhir. Dr. Khalid Arasu. Okey, daripada peringkat awal penyakit COVID-19 dari tahun lepas, pelbagai ubat telah digunakan pakai untuk mencapai matlamat ini. Iaitu sama ada ia dapat kawal, iaitu dari segi viral load dan juga dari segi kesan kepada pesakit COVID-19 akibat virus itu. Tetapi setakat ini masih tidak ada ubat spesifik yang dapat kita menggunakan, kecuali ada 2-3 contohnya, ada ubat kortikosteroid yang dapat kurangkan gejala COVID-19. Oleh itu, setakat ini kita masih tidak lagi berupaya untuk membuat sedemikian. Walaupun ada data dari segi makmal yang menunjukkan dapat mengurangkannya. Dari segi klinikal, dia tidak cukup. Malah ada juga ubat yang digunakan bukan saja dapat dari segi membawa sedikit perubahan dari segi gejalanya, tetapi ada juga bukti yang menunjukkan IgG-nya pun berkurangan. Jadi mungkin dia akan membawa kesan yang tidak sewajarnya. Jadi penggunaan antiviral ini perlulah terkawal. Oleh itu pakar penyakit berjangkit mereka akan meneliti di mana pesakit itu memerlukannya sebelum menggunakan ubat sedemikian. Macam Dr. Steven dah terangkan, mereka-mereka yang tidak berisiko tinggi akan sembuh dengan kawalan biasa, iaitu menjaga diri dan sihatkan diri mereka sahaja. Untuk mereka yang ada risiko tinggi, khasnya yang mereka berumur lebih daripada 51 tahun dan juga mempunyai isu comorbidity, contohnya darah tinggi, diabetes dan juga obesity, mereka mempunyai risiko tinggi bila mereka mengidap penyakit COVID-19. Jadi ujian ini sebenarnya adalah untuk menguji ubat ini sama ada memberi kesan untuk mengurangkan risiko ini daripada mereka menjadi merosot. Itu adalah matlamatnya. Jadi kemerosotan itu adalah dari aspek klinikal dan kita bukanlah untuk mengurangkan isu virus daripada awal. Itu ada perbezaannya dari segi kajian ini. Kalau Dr. Steven boleh kongsikan juga, sebab kajian klinikal untuk penggunaan ivermectin ini sudah bermula pada 25 Mei lalu. Jadi kalau ikutkan masuk minggu depan dah hampir sebulan lah. Bagaimana setakat ini dapatan daripada ujian yang telah pun dijalankan? Dalam kajian ITEX tadi ini kita mempunyai setakat ini kita mempunyai 12 hospital yang terlibat dan sejak minggu lepas kita sudah aktif untuk merekrut pesakit-pesakit yang diperlukan dalam kajian klinikal ini. Jadi setiap hari memang kita ada bertambah pesakit-pesakit ataupun subjek-subjek dalam kajian kita. Dan susahlah saya cakap berapa pesakit yang kita ada sekarang. Apa yang saya boleh cakap ialah setiap hari kita akan menambah pesakit-pesakit ataupun subjek-subjek dalam kajian klinikal kita. Dan
di sini saya nak terangkan ialah sebenarnya bukan senang untuk buat kajian, terutamanya kita nak rekrut pesakit sebab satu proses yang penting apabila kita menjemput pesakit untuk terlibat dalam kajian klinikal yang seperti ITEX tadi ini ialah proses yang dipanggil informed consent, kan. Jadi dalam proses informed consent ini kita perlu menerangkan kepada pesakit tentang tujuan kajian kita dan apa ubat yang kita nak gunakan, iaitu ivermectin. Kita akan terangkan latar belakangnya dan juga menerangkan apa risiko dan juga manfaat yang pesakit itu akan menerima semasa melibatkan diri dalam kajian itu. So kita hanya akan melibatkan ataupun melibatkan pesakit itu kalau mereka memberi persetujuan secara informed consent. Jadi sebab itu kita WHO dan juga badan-badan besar kesihatan menyeru ataupun menyarankan supaya ivermectin digunakan dalam konteks clinical studies ataupun kajian klinikal sebab proses informed consent ini hanya akan berlaku kalau pesakit terlibat dalam kajian klinikal seperti ini. Kalau orang ramai seperti kalau macam Makcik Kia yang membeli ubat ivermectin dan makan sendiri di rumah, so proses informed consent tak akan berlaku. Dan kalau adverse event ataupun kesan-kesan sampingan berlaku di rumah, mungkin orang itu pun tak akan tahu dan tak akan dilaporkan seperti yang akan berlaku dalam konteks kajian klinikal. Ya. Sedikit pesanan daripada Dr. Khalid Arasu, selagi mana sesuatu perubatan itu belum dibuktikan dan juga belum dibenarkan serta belum diberikan pelesenannya oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, maka selagi itu menjadi kesalahan untuk sebarang urusan menjual ataupun konsum ubat itu secara persendirian tanpa mendapat kebenaran ataupun nasihat daripada doktor. Pesanan daripada Dr. Khalid Arasu tentang bagaimana sekarang ini sudah pun tular di media sosial tentang yang ramai yang menyuruh meyakinkan untuk ivermectin dan juga menjual secara terang-terangan perubatan ivermectin ini. Apakah pesanan doktor supaya mungkin boleh menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab seperti ini, doktor? Okey, dari segi undang-undang di negara, ada undang-undang yang telah pun termaktub dari segi ubat yang boleh digunakan di Malaysia. Contohnya Sales of Drugs Act dan juga Dangerous Drug Act, juga Poisons Act dan Medical Devices Act. Ini adalah termaktub dari segi undang-undang. Juga satu produk yang berdaftar, ada produk holder. Mereka juga bertanggungjawab ke atas apa-apa risiko yang mungkin berlaku dan juga cara ianya dikawal dan juga dijual di mana ada premisnya. Itu adalah dari segi undang-undang. Ini adalah untuk menjamin keselamatan rakyat sebab itu NPRA itu badan regulatory kita, farmasi negara, mereka mengawal dan juga memastikan setiap ubat yang dijual itu berdaftar. Jadi dari segi penggunaan secara sendirian itu adalah tidak betul sebab kita tidak dapat pastikan seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Steven tadi, kesan sampingan yang boleh berlaku dan juga toxicity ataupun overdose yang boleh berlaku sebab tidak ada kawalan. Jadi ini adalah satu kesalahan dan seseorang itu boleh sebenarnya didakwa di bawah akta-akta ini. Jadi kita mesti pastikan apabila kita memperoleh sesuatu ubat, ia berdaftar dan diberi kepada mereka berasaskan seorang yang boleh memberi ubat kepada mereka. Itu seorang yang berdaftar sebagai doktor ataupun doktor gigi ataupun boleh dibeli melalui farmasi yang berdaftar. Ini adalah termaktub di bawah undang-undang negara. Ya. Terima kasih diucapkan atas perkongsian daripada Dr. Khalid Arasu dan juga Dr. Steven kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Diharapkan agar masyarakat faham bahawasanya ivermectin ini masih lagi dalam ujian klinikal dan juga fasa pengujian oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia di hospital-hospital yang terpilih. Terima kasih kepada Dr. Khalid Arasu dan juga Dr. Steven kerana bersama dengan kami. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya